Salam sejahtera buat Profesor Madya Dr. Ahmad Tajuddin bin Uthman dan buat rakan-rakan sekalian. Nama saya Jeffrey Muyang Anak Meling, pemegang nombor matrik 136363, pelajar tahun akhir daripada Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan, Universiti Sains Malaysia, mengambil jurusan sastra dengan pendidikan bermajurkan bahasa Melayu dan bermainkan sastra. Pada hari ini, saya akan kupaskan kepada anda tentang kekuatan dan kelemahan dasar kokurikulum kebangsaan mengikut pandangan saya sendiri. Secara umumnya, dasar kokurikulum kebangsaan terdiri daripada 5 dasar utama dan 7 dasar sokongan. Dengan itu, saya akan perincikan kepada anda tentang kekuatan terlebih dahulu, memandangkan dasar kokurikulum kebangsaan ini lebih banyak kekuatan berbanding dengan kelemahan. Baiklah, antara kekuatan dasar kokurikulum kebangsaan adalah yang pertama, memupuk perpaduan dalam kalangan warga sekolah. Hal ini kerana semua warga sekolah, terutamanya guru, pelajar tanpa mengira bangsa, agama dan latar belakang, berhak untuk memilih kokurikulum yang mereka minati tanpa ada sebarang paksaan dan diskriminasi. Sebagai contoh, pelajar yang berbangsa Melayu, Cina dan India berhak untuk memilih sukan yang mereka minati, sebagai contoh sukan bola sepak. Jadi, secara tidak langsung akan tersemailah perpaduan kaum dalam kalangan pelajar tersebut. Kerana apa? Kerana perpaduan sudah pasti terbentuk sekiranya mereka akan dikelompokkan di dalam satu pasukan, sebagai contoh pasukan sekolah. Jadi, secara tidak langsung perpaduan tersebut akan terbentuk dengan sendirinya. Perkara ini ada dinyatakan dengan lebih jelas di dalam dasar utama yang kelima. Beralih pula kepada kekuatan yang kedua, iaitu melahirkan pelajar yang berdisiplin. Pelajar akan lebih berdisiplin dalam segala aspek, misalnya dalam pengurusan masa, akhlak dan juga safiah pelajar berkenaan. Hal ini kerana pelajar yang tidak hadir sudah pasti akan dikenakan dengan tindakan disiplin yang boleh disabitkan dengan kes ponting kelas. Kegiatan kokurikulum ini juga secara tidak langsung dapat mendisiplinkan pelajar dari segi pentingnya masa. Hal ini seperti yang kita sedia maklum, sekiranya ada perjumpaan ataupun perjumpaan lah, misalnya perjumpaan kokurikulum dari unit uniform, sukan, kelab dan sebagainya, sudah pasti guru akan memberikan denda kepada pelajar yang lewat ataupun tidak hadir tepat pada waktu yang ditetapkan. Jadi, di sini pelajar tersebut akan lebih menghargai masa. Perkara ini ada dinyatakan dalam dasar utama yang kedua. Beralih pula kepada kekuatan yang ketiga adalah iaitu bakat terpendam pelajar dalam bidang kokurikulum dapat dikenal pasti. Salah satu cara mengenal pasti bakat pelajar dalam bidang kokurikulum adalah melalui inisiatif yang mana kita sebagai seorang guru perlu memberikan peluang kepada pelajar berkenaan untuk memilih sukan yang mereka minati tanpa ada sebarang paksaan. Dengan erti kata lain, apabila seseorang pelajar tersebut minat sukan berkenaan, mereka berhak ataupun mereka boleh memilih sukan tersebut. Dengan adanya minat yang mendalam, sudah pasti pelajar tersebut akan memberikan yang terbaik terhadap sukan yang mereka ceburi ataupun sukan yang mereka pilih. Sebagai contoh, seorang guru dapat mengenal pasti bakat ataupun kebolehan pelajar dalam sukan olahraga, dan peranan guru berkenaan adalah untuk melatih pelajar tersebut sehingga berjaya, dan mungkin pelajar tersebut dapat mengharumkan nama sekolah bukan sahaja di peringkat bahagian, malah boleh sampai ke peringkat negeri, bahkan juga peringkat kebangsaan. Jadi kita pula beralih kepada kekuatan yang keempat, iaitu mengeratkan jalinan ukhuwah penduduk setempat dengan warga sekolah. Keterbukaan pihak sekolah menjemput para penduduk setempat, misalnya para ibu bapa pelajar, untuk datang ke sekolah untuk mengikuti aktiviti kokurikulum, misalnya gotong royong, sudah pasti akan meningkatkan jalinan ukhuwah dalam kalangan para ibu bapa, para penduduk, guru dan juga pelajar. Kegiatan sebegini boleh dijalankan pada hujung minggu, memandangkan seperti yang kita sedia maklum, ibu bapa selalunya bekerja pada hari Isnin hingga Jumaat. Jadi peran pihak sekolah adalah memilih pada hari ibu bapa tidak bekerja bagi membolehkan mereka datang dan mereka membantu untuk menjalankan kegiatan kokurikulum berkenaan. Perkara ini dapat dilihat juga di dalam dasar sokongan yang ketiga dalam dasar kokurikulum kebangsaan. Beralih kepada kekuatan yang kelima, iaitu kekuatan yang terakhir,
iaitu memberikan penghargaan ataupun pengiktirafan kepada guru-guru dan juga pelajar menerusi penglibatan mereka dalam bidang kokurikulum. Guru-guru dan pelajar yang cemerlang dalam bidang kokurikulum seharusnya diberikan penghargaan oleh pihak sekolah dan bukan seharusnya akan diberikan penghargaan oleh pihak sekolah, dan penghargaan ini akan membuatkan para guru dan juga pelajar merasai mereka dihargai. Penat lelah dan sumbangan mereka terhadap sekolah terasa mereka merasakan sangat dihargai oleh pihak sekolah. Bukan itu sahaja, sebagai contoh balik yang ke tadi, bagaimana sumbangan mereka. Sebagai contohnya, pelajar tersebut berjaya mengharumkan nama sekolah di peringkat negeri, kebangsaan, bahagian maupun sebagainya. Peranan pihak sekolah adalah memberikan pengiktirafan. Sebagai contoh, memberikan sijil, memberikan piala, pingat kepada pelajar berkenaan. Bukan itu sahaja, pelajar-pelajar yang mempunyai sifat disiplin yang baik juga turut diberikan pengiktirafan ataupun penghargaan bagi menunjukkan bahawa pihak sekolah bukan hanya mementingkan pencapaian semata-mata, malah turut mementingkan aspek sahsiah pelajar. Dalam arti kata lain, kemenjadian pelajar juga menjadi perkara utama yang dapat dibentuk melalui kegiatan kokurikulum. Perkara ini dapat dilihat melalui dasar sokongan yang keenam. Setelah 5 kekuatan kita lihat bersama, kita beralih pula kepada kelemahan dasar kokurikulum kebangsaan yang boleh saya kenal pasti tidak banyak, iaitu yang pertama adalah masalah pengangkutan pelajar harian. Pelajar harian yang tidak mempunyai pengangkutan sendiri sudah pasti menghadapi masalah untuk menghadirkan diri sekiranya ada aktiviti kokurikulum. Tempat perjumpaan yang terhad menyebabkan pihak sekolah akan membahagikan waktu yang berbeza kepada pelajar menghadiri kokurikulum berkenaan. Sebagai contoh, pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3 akan menghadiri kokurikulum pada minggu yang pertama. Pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 akan menghadiri kokurikulum pada minggu yang berikutnya. Jadi masalah akan timbul di sini yang menyebabkan pemandu van ataupun pemandu bas mempunyai masalah kerana penumpangnya bukan hanya terdiri daripada 2 kumpulan pelajar sahaja, iaitu mungkin penumpang dalam van berkenaan ada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, 4 maupun 5. Jadi, oleh yang demikian, pemandu van berkenaan ataupun pemandu bas tersebut cenderung untuk meninggalkan pelajar yang mengikuti kokurikulum. Dan inilah faktor yang menyumbang kepada ketidakhadiran pelajar, kerana biasanya pemandu van akan mengambil pelajar sebaik sahaja tamat waktu persekolahan dan sangat jarang menunggu sehingga waktu kokurikulum tersebut tamat. Beralih pula kepada untuk yang tu tadi kita boleh lihat dalam dasar yang kedua, yang mana kehadiran pelajar adalah wajib dalam menyertai kokurikulum sekolah. Beralih pada kelemahan yang kedua, iaitu sekolah kekurangan kemudahan dan fasiliti, yang mana sekolah mempunyai ramai pelajar sudah pasti mempunyai kesukaran dalam menyediakan kemudahan yang mencukupi bagi menampung jumlah pelajar berkenaan. Keadaan ini sudah pasti menyebabkan ada pelajar yang tidak berpeluang langsung merasai kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah. Dengan ini, mereka merasakan bahawa kedatangan mereka ke sekolah untuk menyertai kokurikulum berkenaan hanyalah sia-sia belaka, dan mereka lebih memilih untuk tidak hadir dan diam di rumah, balik ke rumah selepas saja tamat waktu persekolahan dan menyiapkan kerja sekolah. Jadi itu antara 2 kelemahan yang boleh saya kenal pasti melalui dasar kokurikulum kebangsaan. Secara keseluruhannya, dasar kokurikulum kebangsaan mempunyai banyak kekuatan yang tersendiri daripada kelemahan jika kita sebagai seorang guru faham akan tugas yang perlu kita lakukan, dan juga kita sebagai seorang pelajar tahu betapa pentingnya nilai kokurikulum tersebut dalam kehidupan mereka. Saya tinggalkan anda dengan ucapan sekian. Terima kasih.